Allah Allah aghithna ya Rasulullah ya azimal jah alaika salawatullah abdun bil bab yartaji lathmal a'tab jud bil jawab marhaban qad qabbalna antal ma'ruf bil judi muqrid dhuyuf inni malhuf aghithni bihaqqillah antal ma'ruf bil judi muqrid dhuyuf inni malhuf aghithni bihaqqillah antal habibul a'zam sirrul mujib hasya yakhib man ladha bi rasulillah antal habibul a'zam sirrul mujib hasya yakhib man ladha bi rasulillah Allah Allah aghithna ya Rasulullah ya azimal jah alaika salawatullah abdun bil bab yartaji lathmal a'tab jud bil jawab marhaban qad qabbalna antal ma'ruf bil judi muqrid dhuyuf inni malhuf aghithni bihaqqillah antal ma'ruf bil judi muqrid dhuyuf inni malhuf aghithni bihaqqillah antal habib Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pada hari ini saya akan membicarakan tentang tajuk menjaga anggota yang tidak bertulang, iaitu lidah.
Di sini saya akan membicarakan tentang bahaya-bahaya yang terdapat pada anggota kita yang tak bertulang ini, iaitu lidah. Yang mana kita tengok masyarakat kita sekarang ini, tak kira daripada lapisan atas yang berpangkat tinggi maupun yang masyarakat awam, hatta termasuk pada budak-budak sekolah, tidak terlepas dari bahayanya lidah. Jadi di sini ramai daripada kita tidak terlepas daripada dosa-dosa ini, dosa-dosa yang terdapat pada lidah. Dalam hal ini Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah satu-satu kelompok lelaki itu mencemuh ataupun merendah-rendahkan puak lelaki yang lain. Asa an yakunu khairan minhum, mungkin puak yang dicemuh itu, orang yang dicela itu lebih baik daripada pencela. Kemudian Allah kata lagi, wala nisa'un min nisa'in, dan jangan pula sekelompok wanita mencemuh ataupun mencela sekelompok wanita yang lain. Asa an yakunu khairan minhun, asa an yakunna khairan minhun, mungkin kelompok wanita yang dicemuh itu, yang dicela itu lebih baik daripada perempuan yang mencela itu. Wala talmizu anfusakum, Allah kata lagi, dan janganlah setengah daripada kamu itu menyatakan aib setengah yang lain. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah pula kamu memanggil-manggil antara kamu dengan gelaran-gelaran yang buruk. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, Allah kata amatlah buruk, bi'salismul, amatlah buruk sebutan nama fasik. Maksudnya kita memanggil orang tu dengan nama yang buruk sesudah ia beriman. Ba'dal iman, wa man lam yatub, siapa yang tidak bertaubat daripada dosa-dosa tersebut, fa ulaika humul fasiqun, Allah kata mereka lah termasuk dalam kalangan orang-orang yang fasik. Kemudian di dalam surah yang lain Allah juga ada sebut, wailul likulli affakin athim, celakalah bagi setiap orang pendusta lagi banyak berdosa. Kemudian Allah kata lagi, wala tuti' kulla halafin mahin, wahai Rasul jangan kau taati halafin, orang yang banyak bersumpah, mahin, lagi hina. Kemudian Allah sebut lagi dalam Quran, dalam surah yang lain, wailul likulli humazatil lumazah. Ini selalu kita duk baca dalam solat, tapi kita sendiri pun kita terlupa tentang hal ni. Allah sebut wailul likulli humazatil lumazah, wail, celakalah. Dan dalam tafsir yang lain ulama sebut neraka wail, likulli, bagi setiap, humazah, humazatil, pencaci, pencela, lumazah, lagi pengeji. Humazah pencaci, lumazah pengeji. Jadi di sini kita dapat banyak di dalam Al-Quran Allah sebut tentang celaka orang yang tidak menjaga lidah dia, mencaci, mencela, kemudian memanggil orang dengan gelaran yang buruk. Itu pun termasuk. Contoh, kita panggil orang tu dengan gelaran mat totel, contoh. Mungkin dia tak suka, tapi kita suka duk panggil macam tu, mat totel. Kita duk ejek orang. Itu pun termasuk dalam ayat ni. Kita nampak macam benda tu benda yang remeh, sedangkan benda tu sangat bahaya. Kita selalu diceritakan oleh ustaz-ustaz di masjid tentang kisah seorang wanita yang melaksanakan solat tahajud, menjaga solat fardu, tutup aurat dengan elok. Kemudian satu je dia tak jaga, iaitu lidah dia. Dia selalu menyakiti jiran dia dengan lidah.
dia mengumpat jiran dia, dia pergi kutuk jiran dia. Nabi kata apa? Dia duduk dalam neraka. Jadi oleh sebab itu saya menyeru supaya hadirin hadirat yang mendengar kuliah duha pada waktu ini, supaya kita berusaha menjaga lidah. Apa guna kita lakukan solat tahajud, apa guna kita melakukan sedekah, apa guna kita menutup aurat dengan elok, apa guna kita pergi masjid siang dan malam, apa guna kita menangis siang dan malam kerana khusyuk kononnya, tapi kita tak jaga lidah. Kita mengumpat kawan sekerja kita, kita mengumpat jiran-jiran kita, kita mengumpat anak jiran-jiran kita, kita mengumpat anak murid-murid kita, kita mengumpat pelajar-pelajar kita. Banyak dosa yang kita lakukan kerana lidah, yang mana punca segala dosa ni adalah lidah. Dalam satu hadis Nabi sebut, Nabi lalu 2 kubur. Nabi jalan dengan para sahabat ke 2 kubur, satu kubur dan satu kubur. Nabi kata, wa ma yu'adzaban bikabir. Mereka berdua ni tidaklah diazab kubur ni. Maksudnya Nabi nampak, Allah buka kepada Nabi, Nabi nampak dua kubur ni diseksa di dalam kubur. Nabi pun kata, wa ma yu'adzaban fi kabir. Mereka ni tidaklah diseksa kerana hal yang besar. Kita anggap benda tu kecil di sisi kita. Nabi kata, seorang yang diseksa ni kerana fakana yamshi bin namimah. Seorang ni diseksa kubur kerana dia selalu mengumpat. Dia namimah, dia mengumpat sana, mengumpat sini. Dia tak jaga mulut dia. Kita rasa benda tu kecil, tapi itulah punca kepada azab kubur. Yang seorang lagi, wa amal akhar fakana la yastabtiru minal baul. Yang seorang lagi sebab dia tak jaga ayat kencing dia. Masa dia kencing tu dia tak, masa dia masuk dalam tandas dia tak jaga ayat kencing dia. Dia kencing diri, kemudian dia kencing sampai percik, ayat percik kencing tu sampai kena pakaian dia. Dia tak jaga semua tu. Jadi mungkin kita anggap benda tu kecil, tapi di sisi syariat Allah, benda tu adalah benda yang besar, sampai membawa kepada azab kubur. Dalam satu hadis Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyaqul khaira, hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik. Kalau kita tak boleh kata nak baik, kata perkara-perkara yang baik, mengajak orang ke, nasihat orang ke, Nabi bagi panduan yang lain, au liyasmut, atau hendaklah dia diam. Di situ ada Nabi sebut 2 perkara. Hendaklah kita bercakap baik. Kalau tak mampu nak bercakap baik, nak berzikir tak boleh apa semua, Nabi bagi panduan liyasmut, hendaklah kita diam. Jadi jangan kita rasa perkataan kita tu berharga. Masyarakat sekarang ni dia rasa perkataan dia tu berharga. Jadi dia nak cakap semua perkara. Tentang ulama pun dia nak cakap, tentang hukum syariat pun dia nak cakap, tentang Tok Imam pun dia nak cakap, anak jiran sebelah pun dia nak cakap, semua dia nak cakap. Dia rasa pendapat dia tu pendapat yang boleh diterima. Tak, kita kena buang perspektif tu. Kita kena buang semua benda tu. Benda tu yang menyebabkan syaitan masuk, yang menghasut kita supaya kita bercakap sampai kita terlupa apa yang kita cakap. Sedangkan malaikat kiri kanan duk catat apa yang kita cakap tu. Dan satu hadis lagi Nabi sebut,
Nabi, sahabat tanya kepada Nabi, wahai Nabi, tunjukkanlah kepada aku, kepada kami amalan yang membuat kami dapat masuk syurga dan menjauhkan kami dari neraka. Nabi pun sebut, jaga solat 5 waktu, tunaikan zakat, buat haji, rukun Islam tu yang 5 tu. Kemudian Nabi pun sebut, hendaklah kamu jaga solat tahajud. Kemudian Nabi pun sebut, punca kesemua tu adalah Rasul Amri, puncak segala perkara itu adalah Islam. Wa ubuduhu, dan tiang bagi Islam tu adalah as-salah. Kemudian Nabi kata wa dzurmati sanamihi, kemudian puncak segala tiang tu adalah jihad. Kemudian Nabi sebut lagi, perlukah aku tunjukkan kepada kamu semua ni, yang mana kalau kamu buat satu perkara ni, kamu akan dapat pahala ke semua tu. Pahala jihad dapat, pahala solat dapat, pahala tahajud dapat. Para sahabat pun jawab, bala. Ya, kami nak. Siapa yang tak mau? Kita jaga satu perkara, kita dapat banyak pahala. Nabi kata, kufi anka hada. Nabi sambil Nabi cakap, sambil Nabi tunjuk dekat mulut. Apa dia? Lidah. Nabi kata, hendaklah kamu menjaga lidah. Nabi kata, hendaklah kamu menjaga lidah. Jadi di sini Nabi memberi panduan kepada kita, yang mana kalau kita jaga lidah ni, kita boleh dapat masuk syurga. Dan kalau kita dapat menjaga lidah ni, kita boleh jauh daripada neraka. Itu adalah puncak segala kebaikan. Di sini kita dapat faham bahawasanya Islam tu datang untuk menjaga akhlak kita, untuk menjaga kita punya lidah. Dan Islam juga memberi panduan bahawasanya segala keburukan yang berlaku di dunia ini, antaranya adalah lidah. Kita nampak dia kecil, dia tak tajam, tapi sekali dia keluar, dia lebih tajam daripada pedang. Dia lebih tajam daripada pedang. Tikaman dia tak nampak berdarah, tak cedera di kulit, tapi dia cedera di dalam hati. Sampai mati pun kita akan cedera. Punca dia apa? Lidah. Punca orang bunuh kenapa? Lidah. Punca adik-beradik bergaduh sebab apa? Lidah. Sebab punca anak derhaka adalah lidah. Punca segala kebaikan adalah lidah. Kita nak minta apa semua, kita guna lidah. Kita nak minta sedekah kah, kita nak minta sesuatu kepada Allah kah, kita nak bercakap kah, semua guna lidah. Jadi pada hari ini saya menyeru kepada hadirat sekalian untuk menjaga lidah. Semoga kita semua terpelihara daripada dosa-dosa lidah. Yang mana dosa lidah ni sangat besar. Walaupun kita nampak dia kecil, sebenarnya benda ni adalah benda yang besar. Oleh itu, pada hari ini adalah hari yang baru. Seperti mana ada satu riwayat, waktu siang ni, makhluk Allah. Siang ni adalah makhluk Allah. Dia pun bercakap. Dia boleh bercakap, tapi kita tak dengar. Dia menyeru. Dalam satu riwayat disebut, wahai ibna Adam, wahai anak-anak Adam, aku ni adalah makhluk Allah yang baru. Hendaklah kamu melakukan kebaikan, sebab bila aku dah hilang, aku takkan kembali lagi, melainkan pada hari kiamat. Jadi kalau kita tengok, betul ya? Apa yang kita lakukan pada hari ini takkan kembali lagi, melainkan pada hari kiamat. Besok dah habis dah. Dah habis amalan kita yang kemarin. Yang kemarin dulu pun dah habis dah. 2-3 tahun yang lepas pun dah habis dah amalan kita. Kita nak masuk dalam misi masa tu tak ada. Bohong tu semua tu. Kita nak kembali kepada zaman dulu tak boleh dah. Zaman kecil-kecil kita tu tak boleh dah. Benda tu dah berlalu. Dan kita tak boleh kembali dah. Melainkan benda tu akan datang sebagai hakim kepada kita, sebagai saksi kepada kita di hari kiamat lagi.
Jadi oleh itu, pada kesempatan yang Allah bagi pada hari ini, pada pagi ini, hendaklah kita melakukan azam yang baru, melakukan amal yang baru, iaitu kita berusaha diri kita untuk menjaga lidah. Yang lepas-lepas tu kita bertaubatlah. Sebab Allah itu Maha Pengampun. Apa orang-orang yang kita telah mengumpat, apa orang-orang yang kita telah caci, kita menggelar dia dengan gelaran yang buruk, kita berdoa kepada dia, berdoa atas nama dia tu kepada Allah supaya Allah ampun dosa-dosa dia, Allah ampun dosa-dosa kita di antara dia dengan kita. Jadi kita kena bertaubat semua. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Oleh itu, pada kesempatan ini saya juga ingin mengajak tuan-puan, hadirin hadirat sekalian, rahimakumullah, semoga dirahmati Allah. Saya ingin mengajak kalian untuk bersedekah. Yang mana kalian pun tahu, sekolah ni terbina hasil sumbangan orang ramai. Sekolah ini terbina hasil sumbangan orang ramai. Dan kami tidak mengharapkan apa-apa daripada kalian, melainkan hanya doa dan sedikit sumbangan harta, yang mana Allah memberi kelebihan setiap kepada hamba-hambanya ini beberapa kelebihan. Ada orang yang diberi kelebihan harta, ada orang yang diberi kelebihan ilmu, ada orang diberi kelebihan amal. Jadi di sini kami ingin mengajak pakcik-pakcik, makcik-makcik, tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin yang mendengar kuliah ini supaya bersama kami untuk melakukan dakwah ini dengan cara memberi sumbangan. Allah kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Kami di sini mengajak anak-anak bangsa tentang Islam, tentang iman, tentang amal, supaya menjadi generasi yang berilmu dan bertakwa. Oleh itu kami ingin mengajak supaya pakcik-pakcik, makcik-makcik yang mendengar ini bersama kami. Tak boleh bagi ilmu, tak apa, mainlah bersama kami memberi harta. InsyaAllah Allah dalam satu hadis Nabi sebut, sa'unabi'uka bi'abwabin minal khair. Aku akan memberi tahu kepada hampa semua ni tentang pintu-pintu kebaikan. Iaitu apa dia? As-sawmu junnah. Puasa itu adalah perisai. Perisai kita daripada masuk neraka. Akhirat nanti puasa ni pun makhluk Allah juga. Jadi dia akan datang sebagai perisai. Kemudian was-sadaqah, dan sedekah itu tutfi'ul khati'ah. Dia akan meleburkan dosa. Dosa kita ni ada banyak di bahu kita, di kepala kita, di mata kita, di tangan kita, di telinga kita, di lidah kita. Jadi macam mana kita nak hapuskan kita punya dosa-dosa tu? Nabi sebut dengan sedekah. Kemudian Nabi kata wa qiyamul abdi minal lail, dan solat tahajud. Solat tahajud itu juga mampu menghapuskan dosa. Jadi di sini marilah sidang penonton, sidang hadirat sekalian yang mendengar kuliah ini, tazkirah ini, supaya bersama penyumbang-penyumbang yang lain memberi sumbangan kepada kami, sama ada segi wakaf, sedekah, ataupun nak bagi makan minum kepada budak-budak di sini pun tak ada masalah. Okey, kita akhiri tazkirah kita ini dengan membaca sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa liasatidana wa li ahlina wa li tullabina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من معنا شقيا ولا محروما وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Allah Allah aghithna ya Rasulullah ya azimal jah alaika salawatullah abdun bil bab yartaji lathmal a'tab jud bil jawab